Kita ambil masa sikit. Okey, jadi kita dah mula recording. Cikgu harap masing-masing boleh fokus. Hari ni cikgu akan highlight lagi apa yang ada dekat bab 4 ni. Okey, jadi apa-apa pun masing-masing kita akan buka kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebelum cikgu nak mulakan, cikgu nak dengar sikit suara cikgu. Okey, suara cikgu jelas ke masing-masing? Jelas. Okey, Jelas. dua orang. Okey, baik. Okey, kalau tak nak buka kamera, yang tak nak buka kamera tu, sila respon pakai suara. Okey, jangan malu-malu. Okey, yang pertama sekali, bila time cikgu terang, kamu kena fokus. Nota-nota cikgu kena salin. Latihan tu kita buat. Okey, macam mana kita nak faham tentang penaklukan logik? Okey, macam mana kita nak faham tentang penaklukan logik ni? Ada buku teks tak tu masing-masing? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada. Ada. Okey. Ada. Penaklukan logik ni dia tak macam bab lain. Dia tak macam bab lain. Dia macam kita belajar bahasa Melayu. Okey. Jadi bila kita belajar bahasa Melayu, cara nak mudah faham tentang apa yang ada dalam penaklukan logik ni, kamu pergi buka buku teks kamu scroll sampai belakang, kamu scroll sampai belakang, lepas tu kamu akan nampak rumusan bab. Kamu akan nampak rumusan bab. Untuk memahami penaklukan logik, penaklukan logik. Maksudnya ada orang confuse tentang penaklukan logik. Penakulan logik, silap penaklukan. Penakulan logik. Penakulan logik lah. Okey, jadi penakulan logik ni ada apa? Yang pertama adalah kamu kena faham, pergi buka buku teks kamu muka surat 92. Dekat sini kamu akan nampak apa yang ada dalam bab ni. Apa yang ada di dalam bab ni. Okey, yang pertama adalah kita akan pergi kepada pernyataan. Pernyataan yang kita nak belajar adalah apa yang dimaksudkan dengan pernyataan. Benar ke palsu? Yang tu kita nak belajar. Yang kedua, penafian untuk pernyataan tersebut. Penafian bila kita nak guna tak, bila kita nak guna bukan. Lepas tu di bawah tajuk pernyataan pula dia ada pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk merujuk kepada pernyataan yang banyak. Okey. Lepas tu dalam di bahagian pernyataan pula kita belajar implikasi jika P maka Q. Dia pening sikit untuk penakulan logik ni. Lepas tu kita akan belajar akas, songsangan dan kontrapositif. Semua ni mudah sahaja. Cumanya ada still lagi orang yang still confused. Mana satu hujah? Mana satu pernyataan? Okey. Jadi, cikgu highlight kepada kita punya bab pada hari ni. Kita punya bab pada hari ni adalah untuk kita bersedia menghadapi peperiksaan pertengahan tahun. Cikgu laju ke suara cikgu? Tak. Okey. Okey, tak apalah. Cikgu selesai dulu kan. Okey. Penakulan logik. Penakulan logik. Okey. Malam ni, apa yang cikgu nak ajar adalah pernyataan, tentang pernyataan. Maksudnya, di bawah tajuk pernyataan ni, cikgu akan pergi kepada apa? Apa itu pernyataan? Cikgu akan pergi kepada apa itu pernyataan. Yang kedua, cikgu akan pergi kepada kebenaran pernyataan tu. Kebenaran pernyataan tu. Maksudnya, kita nak cek sama ada dia benar ataupun dia palsu. Okey, yang ketiga, kita akan pergi kepada pernyataan majmuk. Majmuk adalah pernyataan yang banyak digabungkan di dalam suatu ayat. Okey, yang keempat, ni salin tau ni salin. Kita akan belajar implikasi. Implikasi jika maka.
Dan yang terakhir di bawah pernyataan adalah kita akan bercakap tentang sesuatu yang dipanggil akas. Akas. Di bawah semua ni di bawah pernyataan. Semua ni di bawah pernyataan. Jadi disebabkan ada yang request kepada cikgu, cikgu tolong ajar pernyataan. Jadi cikgu akan proceed kepada pernyataan. Cikgu suka dua benda daripada student cikgu. Cikgu suka dia request, cikgu tolong saya. Maksudnya cikgu tahu dia nak minta tolong pasal apa. Jadi ada kawan kamu minta tolong cikgu. Cikgu ajarkan tentang penakulan logik. Jadi cikgu proceed penakulan logik. Benda kedua cikgu suka adalah dia tanya soalan kat cikgu. Dia tanya soalan kat cikgu. Dan yang cikgu kurang minat adalah dia diam je. Bila dia diam, bila seorang student ni diam, cikgu tak tahu dia ni faham ke tak? Dia ni perlukan bantuan ke tak? Jadi cikgu dapat request. Ini kawan kamu request. Okey, pernyataan apa pernyataan tu? Lepas tu kita belajar kebenaran pernyataan tu. Lepas tu kita belajar majmuk pernyataan. Lepas tu kita belajar implikasi. Lepas tu kita belajar akas. Ini adalah apa yang kita nak belajar malam ni. Okey ke Clarin? Cikgu tak dengar Clarin. Okey ke? Cikgu. Okey. Berry Lisa, okey ke Berry Lisa? Cikgu tak dengar. Okey. Jadi masing-masing. Bazil dengar ke suara cikgu? Dengar cikgu. Okey, baik-baik. Okey, nanti kamu respon tau. Cikgu risau ni. Okey. Jadi kita akan proceed kepada apa tu pernyataan. Okey. Dekat sini, daripada belakang sekali ni, cikgu nak kamu nampaklah yang pernyataan dan hujah adalah sesuatu yang berbeza. Habis penerangan rumusan. Okey, jadi kita akan pergi kepada pernyataan. Okey, bila kita bercakap tentang pernyataan, kamu salin nota cikgu. Senang je. Pernyataan. Okey. Pernyataan ni adalah suatu ayat. Ni salin tau. Salin ayat baik-baik. Yang boleh ditentukan nilai kebenarannya. Nilai kebenaran. Okey. Jadi kita ada ayat. Kita ada ayat yang kita boleh tentukan nilai kebenaran dia. Contoh. Contoh. Kamu semua dengar suara cikgu. Okey. Contoh. Cikgu bercakap tentang nama cikgu. Nama saya Khairul Aman. Adakah tu pernyataan? Tak. Ya. Tak dengar, tak Ya. dengar. Ya. Nama saya Khairul Aman. Betul tak? Tu pernyataan ke tak? Ya, pernyataan. Itu bukan pernyataan. Ya. Itu bukan pernyataan. Kenapa cikgu cakap bukan pernyataan? Cikgu sendiri yang cakap nama cikgu Khairul Aman. Nama cikgu Khairul Aman. Dia tak ada nilai kebenaran dekat situ. Tapi bila cikgu cakap handsome-nya Zarif, kat situ orang boleh mempersoalkan. Betul ke? Tipu ke? Bila kamu baca sesuatu ayat, kamu terfikir benda tu. Kamu akan terfikir macam ni. Contohlah, contoh ada kawan kamu kan. Ada kawan kamu kata, dia kata macam ni tau. Dia kata, Zarif seorang yang handsome. Zarif seorang yang handsome. Bila kita bercakap tentang handsome, dia adalah kata sifat. Semua benda yang dalam keadaan kata sifat tu, kita boleh tentukan nilai kebenaran dia. Zarif seorang yang handsome. Kita akan terfikir, betul ke dia handsome? Handsome. Zarif handsome ke Zarif? Tak. Okey. Okey, jadi pernyataan adalah sesuatu ayat yang kita boleh tentukan nilai kebenarannya. Bila ada seseorang berkata,
Bila ada seorang bercakap, kita boleh terfikir. Bila kamu terfikir, bila kamu datang perasaan terfikir, betul ke? Okey, itu adalah pernyataan. Kalau cikgu cakap nama saya Khairul Aman, macam mana pula cikgu cakap, macam mana pula kamu cakap itu pernyataan dan nama cikgu Khairul Aman? Mana boleh tipu? Okey. Jadi, kita akan pergi kepada beberapa contoh. Okey, kita akan pergi dulu kepada beberapa contoh. Kita tengok kepada contoh satu. Okey, masing-masing boleh tengok kat sini. Masing-masing boleh tengok kat sini. Kita akan tentukan sama ada ayat ni pernyataan ataupun bukan. Ada ayat, kita boleh baca saja ayat tu, kita boleh tentukan dia punya nilai kebenaran dia. Tapi ada ayat, kita tak boleh nak tentukan nilai kebenaran dia. Okey, kita pergi kepada contoh satu. Masing-masing boleh tengok. Siapa ada buku teks, boleh buka buku teks. Kalau siapa-siapa tak ada buku teks, boleh tengok dekat depan. Tolong hantar buku kerja. Bila kita terbaca ayat tolong hantar buku kerja, tu pernyataan ke tak? Cikgu nak soal kamu. Tak. Bukan. Ya, Tak. dia bukan pernyataan. Bagus. Kenapa? Bila orang cakap, tolong hantar buku kerja. Dia tak bercakap. Kita bila dengar orang cakap macam tu kan, kita tak ada pun terfikir, betul ke? Salah ke? Jadi bila ayat yang macam tu keluar, maksudnya itu adalah bukan pernyataan. Tolong hantar buku kerja. Maksudnya kita tak ada pun nak terfikir, nak terlintas dia pernyataan ataupun tidak. Jelas ke yang A? Jelas. Jelas. Okey, B. Kita proceed kepada B. Menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi di Malaysia. Itu pernyataan ke tak? Pernyataan. Okey, dia adalah pernyataan. Sebab apa? Sebab bila orang cakap menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi di Malaysia, kamu boleh timbul pernyataan, persoalan dekat dalam kepala kamu, betul ke menara Kuala Lumpur ni paling tinggi? Jadi bila kamu timbul macam tu, bila timbul macam tu, kamu akan terfikir sama ada dia palsu ataupun bukan. Pernyataan adalah satu ayat yang kita boleh tentukan dia punya ayat tu betul ke atau salah. Okey, C. C itu pernyataan ke tak? Tidak. Tak. Bukan. Okey, pandai. Dia bukan pernyataan. Kenapa? Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Maksudnya dia ada tanda tanya. Dia ada tanda tanya. Bila dia ada tanda tanya, memang apa-apa soalan yang bermula dengan apakah, bagaimanakah, kenapakah, dia adalah bukan pernyataan. Sebab apa? Sebab itu adalah soalan yang mana kamu kena bagi jawapan. Bukan soalan yang kamu tentukan dia betul ataupun salah. Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Tak ada pun orang cakap bukan. Cuba kalau cikgu kamu tanya, Nisa datang ke sekolah macam mana? Tiba-tiba Nisa cakap palsu. Jadi apa-apa apa-apa yang mempunyai tanda tanya dia dikira sebagai bukan pernyataan. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, pandai. Okey. Ini melibatkan ayat. A, B, C dia melibatkan ayat. Kemudian kita pergi kepada D. D melibatkan persamaan. Ada ayat untuk pernyataan, ada persamaan untuk pernyataan. Sama sahaja. Sama sahaja. Kalau kita bercakap tentang pernyataan, kita boleh tentukan nilai kebenaran dia. Okey, kita tengok kepada di X tambah 5 sama dengan 5. Ni pernyataan ke tak? Bukan. Oi. Tak. Pandai. Dia dikira sebagai bukan pernyataan. Sebab apa? Sebab X tambah 3 sama dengan 5, kita akan terfikir, apakah nilai X dia? Jadi dekat situ kita tak fikir pun, dia betul ataupun dia palsu. X tambah 3 sama dengan 5. X tambah 3 sama dengan 5. Manakah benda yang dia nak tunjukkan
ini adalah pernyataan. Melainkan dia memasukkan nilai X. 2 tambah 3 sama dengan 5. Barulah kita boleh tentukan dia pernyataan ataupun tak. Kenapa? 2 tambah 5 kita cek. 2 tambah 5, 5. Sama dengan 5. Dekat sini kita boleh tentukan dia benar ataupun dia palsu. Kalau dia mention tentang X tambah 3 sama dengan 5, X tu kamu tak boleh nak cakap. Apakah X dia? Kalau sini 2 tambah 3, maksudnya kita boleh cek. Kita boleh cek. Betul ke 2 tambah 3 sama dengan 5? Kamu tambah dekat sini, kamu samakan dengan 5. Bila dia sama dengan 5, dia adalah pernyataan. Jadi ingat, bila sesuatu algebra, dia letak huruf X tambah 3 sama dengan 5. Apa nilai X tu? Apa nilai X tu? Sebab saya nak nilai X. Sebab bila saya nak nilai X, barulah saya boleh tentukan betul ke dia sama dengan 5. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, pandai. Okey, E. E ni dikira sebagai pernyataan ataupun tak? Pernyataan. Okey, pandai. Betul. Dia adalah pernyataan. Apa-apa nombor. -6. -8. Dia kata -8 lagi besar daripada -6. Dekat sini kita boleh tentukan nilai kebenaran dia. Betul ke -8 lagi besar daripada -6? Kita boleh. Okey, jawapannya palsu lah. Tapi kita boleh tanya dekat diri kita. Ini bukan pernyataan. Silap. Ini adalah pernyataan. Sebab apa? Sebab kita boleh tertanya dekat diri kita. Oh, betul ke -8 lagi besar daripada -6? Jelas ke soalan-soalan cikgu ni? Ya. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak kamu semua pergi kepada contoh 3 penjuru marilah. Okey, cikgu nak kamu semua cuba buat praktiskan diri 3.1A. Soalan 1A, soalan 1B, soalan 1C, soalan 1D dan E. Cuba buat A, B, C, D, E. Cikgu bagi masa. Tentukan sama ada dia pernyataan ataupun tidak. Cikgu, Ya? kalau dia pernyataan kan dia ada beza sama ada dia benar ataupun palsu. Nak Ya, kena betul. choose juga ke? Sebab Betul. Bagus. Dia dikira sebagai pernyataan bila kita boleh timbul dalam diri kita, kita tanya betul ke? Sebab apa? Sebab bila kita dah cakap dia pernyataan, barulah kita boleh kategorikan dia kepada 2. Satu benar ataupun pernyataan benar ataupun pernyataan palsu. Bagus. Ya. Ya. Soalan ke kena tulis terus jawapan. Tak dengar Zarif. Sorry Zarif. Ni. Kena tulis soalan ke tulis jawapan. Oh, tak payah tulis soalan, tulis jawapan sahaja. A itu benar, A itu pernyataan, kalau B itu bukan pernyataan, macam tu. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp . Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp.
Okey, bagus. Sudah ada yang dah send. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit. Jangan risau. Salah ke, send je kat cikgu. Dah. Okey, lagi 1 minit Okey. Okey, habis masa. Okey, ada lebih kurang 13 orang sahaja send dekat cikgu. Okey, jadi kita tengok. Tengok macam mana cikgu jawab. Marilah kita pergi bermain di padang. Adakah bila orang ajak kamu, kamu jawab palsu? Benar. Marilah kita pergi bermain di padang. Adakah kita boleh tentukan nilai kebenaran dekat situ? A itu pernyataan ke tak? A itu Bukan. dikira sebagai bukan pernyataan. Okey, yang kedua B, Malaysia terletak di benua Asia. Maksudnya daripada ayat ini kita boleh tentukan nilai kebenaran dia. Betul ke Malaysia kat benua Asia? B tu dikira sebagai pernyataan. Jadi A tu adalah bukan pernyataan. Mana pula dah cikgu punya pensel ni? A tu dikira sebagai bukan pernyataan dan B tu dikira sebagai pernyataan. Okey, C. Adakah 3 tambah 2 sama dengan 8? Bila kita bercakap tentang kata ada yang ada tanda soal dekat situ. Orang kata apa? Tanda soal. Jangan. Bila dia tanda soal, maksudnya kita kena jawab soalan tu. Adakah? Adakah? Jadi, ada tanda soal dekat situ bermakna dia sebagai bukan pernyataan. Okey. Jelas ke A, B, C, D? Jelas. Jelas. Okey. Okey, jadi cikgu teruskan penjelasan cikgu. Penjelasan yang seterusnya dekat D. Okey, dekat D ada ramai yang cakap D ni sebagai bukan pernyataan. Okey, kamu ingat ni, kalau dia ada tanda macam ni, Hmm. dia dikira sebagai pernyataan. Sebab apa? Okey, kalau ayat kamu baca je. Kalau persamaan macam mana nak buat? Persamaan kamu kena assume X tu sama dengan berapa. Kalau dia dalam keadaan simbol ni. Maksudnya kamu boleh tentukan nilai kebenaran dia. Macam mana? Assume. X tu kita assume. Kita agak-agak. Jadi kita tengok kepada D ni. D ni kamu assume X tu 3. X tambah 3 lagi besar daripada X tolak 8. Maksudnya bila cikgu letak X tu sama dengan 3, kat mana X tu dia ada dekat dua belah. X tu ada dekat dua belah. Jadi bila dia ada dekat dua belah, cuba masukkan 3 ke dalam X ni. 3 tambah 3 lagi besar daripada 3 tolak 8. Selesaikan 3 tambah 3 kita dapat 6. 3 tolak 8. 3 tolak 8. Kita akan dapat negatif 5.
Jadi dekat sini barulah kita boleh dapat, baru kita boleh tentukan dia benar ataupun palsu. Bermaksud dia dikira sebagai pernyataan. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, ada yang confuse D dengan E tau. Ada yang confuse D dengan E. E ni, wahai anak-anak muridku sekalian, E ni kamu tak boleh assume. E ni kamu tak boleh assume. Sebab apa? E ni kamu selesaikan. Kamu selesaikan sampai kamu dapat X tu sama dengan berapa. Dia dikira sebagai bukan pernyataan. Okey, maksudnya 3x tambah 5 sama dengan negatif 7. Pindahkan positif 5 ni. Jadi kita akan dapat negatif 12. Ni 3x, ni 3x. 3 pindah ke sebelah. Jadi negatif 12 bahagi 3. Jadi negatif 12 bahagi 3 kita dapat negatif 4. Ini adalah bukan kita nak tanya dia betul ataupun tak. Ini kita menyelesaikan. Tapi dekat sini kita boleh tentukan sama ada dia betul ataupun tak. Kat sini memang dia betul. Memang itu jawapan dia. Faham kan? Kalau dia letak persamaan macam ini, bermaksud dia bukan pernyataan. Dia minta kita selesaikan. Cari nilai X. Kamu tak boleh assume nilai X tu berapa. Tapi, kamu pergi kepada yang macam D ni. Dia ada X dekat dua-dua belah. Kamu boleh letak X tu assume beberapa nombor pun. Apa-apa nombor pun kamu nak letak. Kamu boleh assume. Jadi bila kamu assume, kamu boleh tentukan sama ada dia betul ataupun dia salah. Boleh faham ke? Boleh. 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 Okey, bagus. Okey, jadi kita nak buat conclusion sikit. Kita nak buat conclusion sikit. Okey. Conclusion yang cikgu nak buat dekat sini adalah daripada pernyataan. Kat sini kita belajar. Pernyataan adalah apabila kita baca ayat tu, kita boleh tiba-tiba timbul dalam diri kita, kita boleh tanya, betul ke? Itu adalah untuk ayat. Untuk ayat. Untuk persamaan, nak cek dia pernyataan ataupun tak adalah kita boleh situasi yang membenarkan kita untuk assume. Situasi yang membenarkan kita untuk anggarkan nilai X tu. Dekat mana kita boleh letak. Kita boleh letak dia. X tu berapa, X tu berapa. Tapi dengan syarat dia ada dekat dua-dua belah. Dan dia ada simbol macam ni. Jaga-jaga. Selalunya dia dalam keadaan pernyataan. Jelas ke? Cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Jelas. Jelas. Okey. Ini adalah bagus. Ini adalah pernyataan. Okey. Habis tentang pernyataan. Habis tentang pernyataan. Nota dia sebenarnya ini je. Suatu ayat yang boleh kita tentukan nilai kebenaran dia. Okey, kita akan pergi kepada yang seterusnya. Bila kita dah tentukan dia pernyataan. Bila kita dah tentukan dia pernyataan, apa yang kita boleh buat? Pernyataan adalah apabila dia boleh jadi betul ataupun benar. Ataupun salah. Ataupun salah dan palsu. Pernyataan boleh datang daripada bentuk ayat. Bila kamu nak selesaikan pernyataan dalam bentuk ayat, ni salin tahu nota cikgu. Pernyataan dalam bentuk ayat hanya boleh diselesaikan daripada segi fakta. Daripada segi fakta. Maksudnya kalau kamu tahu benda tu betul, baru dia betul. Contoh, Malaysia dekat benua Asia. Okey, kita dah tentukan tu sebagai pernyataan. Okey, kita cek peta. Okey, betul Malaysia kat benua Asia. Maksudnya ayat tu menunjukkan pernyataan yang betul ataupun pernyataan yang benar. Okey, untuk menyelesaikan ayat pernyataan, kamu kena tahu satu je. Tentang fakta. Kalau kamu tak tahu tentang fakta bahawa Malaysia dekat benua Asia, kamu takkan dapat menyelesaikan pernyataan tersebut sama ada dia benar ataupun palsu. Jelas ke? Jelas. Okey, maksudnya. Jelas. Maksudnya. Okey, bagus. Maksudnya, nak tak nak, kena banyak membaca lah. Okey.
Pernyataan juga boleh didatang dalam bentuk persamaan. Persamaan. Persamaan adalah dia menguji matematik kamu. Menguji matematik kamu. Jadi macam mana kita nak tahu matematik? Macam mana kita nak tahu sesuatu persamaan tu betul ataupun tak? Kita kena tahu tentang matematik. Contoh, kita tahu simbol ni. Kita tahu simbol ni lagi besar. Tapi kalau orang tak tahu lagi besar, lagi kecil, lagi besar sama dengan, lagi kecil sama dengan, dia tak boleh nak selesaikan itu pernyataan betul ataupun pernyataan palsu. Sebab apa? Sebab dia tak faham tentang simbol ni. Ini adalah untuk persamaan. Yang kalau ayat nak tak nak kamu kena tahu fakta. Kamu kena tahu fakta. Rambut saya ialah rambut dia ialah merah. Maksudnya kalau kamu kenal dia bahawa rambut dia merah, kat situ menunjukkan kamu tahu fakta. Okey, untuk persamaan matematik, 3 lagi besar daripada 2. Kita letak macam ni, 3 lagi besar daripada 2. Kalau orang tu, kalau calon tu, dia tak tahu apa yang dimaksudkan dengan simbol ni. Dia tak tahu pun apa maksud simbol ni. Dia tak boleh nak jawab dia lagi besar ataupun lagi kecil. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi inilah kita nak belajar betul ataupun salah ataupun benar ataupun palsu. Okey, jadi kita tengok ini je nota dia. Ini je nota dia. Ingat, boleh datang daripada segi ayat dan boleh datang daripada segi persamaan. Okey. Jadi kita nak tentukan sama ada dia benar ataupun dia palsu. Okey, kejap Kejap Okey. Tengok ni, contoh 3. Ini untuk ayat lah, ini untuk persamaan. Ini adalah untuk persamaan. Nanti cikgu tunjuk. Kita pergi kepada ayat dulu. Okey, masing-masing boleh tengok kat sini. Ini untuk matematik juga ni tau. Fakta. Sebab tu cikgu cakap tentang fakta. Okey. Okey. Tentukan sama ada pernyataan matematik di bawah benar ataupun palsu. Okey, untuk pernyataan dia benar ataupun palsu, cikgu nak tolong kamu. Cikgu nak tolong kamu nak jawab SPM nanti. Tapi kamu kena tahu tentang fakta matematik. Bila dia bercakap tentang poligon, poligon dekat bab tingkatan 2. Kalau kamu tak tahu fakta tentang poligon, kalau kamu tak tahu fakta tentang poligon, kamu tak boleh selesaikan. Okey, semua poligon mempunyai penjuru. Okey. Yang pertama, ni macam mana apa yang maksud cikgu kalau ayat fakta. Ini apa yang cikgu nak terang dekat sini. Kalau ayat fakta, kita pergi kepada A. Semua poligon. Kita bercakap tentang poligon. Kalau kamu tak tahu tentang poligon, kamu tak dapat nak jawab soalan ni. Dan, okey, kamu tahu tentang poligon. Tapi masalahnya kamu tak tahu tentang perpenjuru. Ya, kita tahu, okey, poligon tu macam ni, macam ni, macam ni. Tapi perpenjuru tu apa? Okey, bila kamu tak tahu fakta tentang apa yang dimaksudkan dengan perpenjuru, kamu tak dapat nak tentukan apa yang dimaksudkan dengan ayat ni. Sama ada dia benar ataupun dia palsu, kamu tak dapat nak tentukan. Jelas ke? Boleh faham ke apa yang cikgu cuba sampaikan? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Itu adalah ayat kepada fakta. Sekarang ni, kita pergi kepada untuk persamaan. Kita pergi kepada untuk persamaan. Okey, kita ambil yang A dulu. Ataupun kita ambil yang A je lah. Kita ambil yang A. Okey, tengok ni. Okey.
Cikgu cakap tadi ayat. Ayat adalah tentang fakta. Kita tengok. Tapi kalau persamaan, dia tentang skill matematik kamu. Dia tentang skill matematik kamu. Contoh. Boleh tengok dekat sini. X tambah Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 2XY tolak Y kuasa 2. Jadi, macam mana kita nak jawab? Sama ada dia benar ataupun dia palsu. Kita andaikan, kita assumekan. Kamu boleh, kalau dalam keadaan macam ni kan, kamu boleh je letak mana-mana nombor X tu berapa, Y tu berapa. Lepas tu kamu kira dekat sini sama tak dia bila kamu totalkan dia dekat sini. Okey. Okey. Jadi dekat sini cara dia. Apabila dia bagi tentang persamaan. Kamu nak jawab dia benar ataupun palsu, kamu kena tengok balik kamu punya skill untuk matematik kamu. Kalau kamu tak reti nak assume, nak memasukkan nilai X, nak memasukkan nilai Y, kamu tak dapat nak tentukan sama ada dia benar ataupun dia palsu. Kamu jangan tengok ni, cikgu sekarang ni cikgu tengah tunjukkan apa? Cikgu tengah bagi kamu faham, kalau dia bagi ayat, kamu kena ada fakta. Kalau dia bagi tentang persamaan, kamu kena tahu tentang matematik tu. Ini A. Okey, contoh kita tengok dekat B. Okey, kita tengok dekat B. D. Okey, ni adalah topik apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ni topik apa kalau simbol macam ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ni simbol apa ni? Topik untuk apa tu nama dia? Ini simbol set. Ini topik yang adalah simbol set. Okey. Maksudnya kamu senaraikan faktor-faktor bagi 8. 2 ni termasuk tak dalam faktor bagi 8? Itu tengok ni. 2 ni simbol apa? Ni contoh ada dalam penerangan homework. Cikgu dah tunjuk. Ini adalah subset. 2, adakah 2 termasuk dalam faktor bagi 8? Adakah 2 termasuk faktor bagi 8? Kenapa dia jawab benar? Kita tengok ni. Kenapa kita jawab dia benar? D. Ni D. D. Okey, cikgu terangkan. Cikgu terangkan. Okey, cikgu terangkan. Cikgu nak kamu dapat tips tu, bukannya nak selesaikan terus jawapan. Okey, 2. Ni apa ni? Ini adalah subset. Ini adalah simbol set. Dekat mana kita meletakkan unsur di dalam ni. Untuk simbol subset, cikgu dah ada terang dah dekat penyelesaian homework. Okey, cikgu tak nak tunjuk. Kamu sendiri pergi tengok apa maksud subset. Okey. Jadi sekarang sini 2 subset faktor bagi 8. Okey, faktor bagi 8. Kalau cikgu bercakap tentang faktor bagi 8, maksudnya kamu kalau nak selesaikan soalan ni, kamu kena tahu cara mencari faktor untuk 8. Cikgu dah ada ajar dah. Faktor bagi 8. Okey, maksudnya kamu ambil sahaja nilai 8, bahagi dengan 1, kamu dapat 8. Ambil nilai 8, bahagi pula dengan 2, kamu akan dapat 4. Ambil nilai 8, bahagi pula dengan 3, kamu akan dapat perpuluhan. Cikgu tak nak. Ambil nilai 8, bahagi dengan 4, dapat 2. Jadi, dekat sini sahaja bila kamu dapat dia 2, kamu boleh berhenti. Dekat mana? Subset dalam faktor bagi 8 ada nilai 2. Ada nilai 2. Subset tu maksudnya sebahagian daripada unsur dekat dalam ni. Ada tak nilai 2? Itu soalan dia. Jelas ke? Boleh faham ke? jelas. Okey. Okey. Jadi. Okey, bagus. Okey, jadi. Ingat cakap cikgu. Kalau dia bercakap tentang ayat, nak tentukan dia benar ataupun tak, kamu kena tahu tentang fakta. Kalau dia bercakap tentang persamaan, nak tahu dia betul ke tak, kamu kena tengok kamu punya ilmu matematik. Tadi bercakap tentang set. Kalau kamu tak tahu apa-apa tentang set, kamu tak akan dapat sampai bila-bila pun nak tentukan dia benar ataupun tak.
Melainkan kamu belajar dulu apa tu nilai set. Apa yang dimaksudkan dengan set. Okey. Jadi sekarang kita kat sini belajar nak tentukan sama ada pernyataan tu betul ataupun salah. Okey, kita tengok kepada soalan. Semua segi 4. Cikgu kan? Cikgu dekat sini, cikgu nak bagi tips. Tapi tak apalah, kita buat satu. Dia bagi ayat. Okey, tak apa. Kita akan pergi kepada tips yang kita seterusnya. Okey, cuba buat 3 A, B, C. A, B, C sahaja. A, B, C sahaja. Okey, cuba tentukan nilai 3A, 3B, 3C. Okey, kalau ada soalan tanya je cikgu . Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp . Cikgu, Ya? rhombus tu macam segi 4 singgit tu kan? Ya betul. Bagus. Kalau kita tak tahu tentang rhombus, kalau lah contoh nanti exam kan, kita tak tahu pun rhombus tu macam mana . Jadi kita tak boleh nak tentukan dia betul ataupun salah. Bagus soalan tu. Okey, tak apa. Buat je dulu. Yang kena faham tentang semua sebilangan dengan semua tu . Okey, tak apa, tak payah terang. Cikgu akan terang kat depan. Okey, lagi 1 minit. Okey, habis masa. Okey, jadi boleh tengok kat sini. Semua segi 4 mempunyai sudut tepat. Okey, yang pertama, apa yang dimasukkan dengan sudut tepat? Okey, kita akan jawab. Kita akan jawab. Ni fakta. Kita bercakap tentang fakta tau semua ni. Kita bercakap tentang fakta. Sebab apa? Ingat, bila dia dalam keadaan ayat,
pernyataan tu dalam keadaan ayat, kita nak tentukan nilai dia betul ataupun tak, kamu kena tahu tentang fakta. Kalau kamu tak tahu fakta dia, kamu tak boleh nak buat. Contoh soalan A, segi 4 tu macam mana? Segi 4 tu macam ni. Mempunyai sudut tepat. Sudut tepat tu yang mana? Sudut tepat tu dia tepat 90 darjah. Itu yang dimaksudkan dengan sudut tepat. Jadi semua segi 4 mempunyai sudut tepat. Jadi jawapan untuk A dia dikira sebagai pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar. Kamu tak akan dapat buat soalan A kalau kamu tak tahu segi 4 tu apa dan kamu tak tahu sudut tepat tu apa. Kamu tak ada fakta tentang segi 4 dan tak ada fakta tentang sudut tepat. Okey. Cikgu harap jelas. Okey, B pula. Sebilangan rhombus. Rhombus ni bentuk dia macam ni. Rhombus. Rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Sisi tu apa ni? Sisi ni adalah panjang ni. Panjang ni. Jadi bila dia panjang macam ni, betul ke ada yang sama? Ada je yang lain. Tapi bila dia bercakap tentang sebilangan, maksudnya dia tak mention tentang semua. Bila dia bercakap tentang sebilangan, ada je. Ada yang panjang ni 5 cm, ini pun 5 cm, ini pun 5 cm. Ada je. Itu yang dimaksudkan dengan semua dan sebilangan. C, semua segitiga mempunyai panjang sisi yang sama. Betul ke semua segitiga macam ni? Betul ke semua segitiga kalau sini 3 cm, sini pun 3 cm, sini pun 3 cm? Tidak. Sebab apa? Sebab kita ada je segitiga yang sini 4 cm, sini 5 cm, sini 3 cm. Jadi A tu dikira sebagai benar, B tu dikira sebagai benar, tapi C tu dikira sebagai palsu. Jelas ke soalan cikgu? Jelas. Okay, yang lain nak dengar suara sikit. Okey, bagus. Okey. Jadi, ada orang tanya cikgu, saya dah belajar dah. Tapi saya still lagi tak tahu macam mana nak tentukan pernyataan ni benar ke palsu. Persoalan tu boleh dijawab kalau kamu improvekan lagi pemahaman kamu tentang matematik. Okey. Kemudian, cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan. Tadi kita jawab soalan ayat. Sekarang bina satu pernyataan yang benar menggunakan simbol A, B. Menggunakan simbol. Maksudnya sekarang ni kita bercakap pula tentang persamaan. Okey, cuba buat. Yang tengah buat tadi boleh je terus je buat. Nanti sign dekat cikgu. Tak apa, insya-Allah cikgu tolong je. Jangan risau. So, tak apa, salah tak apa. Cikgu okey je. Cikgu, Ya? yang B tu saya tak berapa faham sikit sebab ketiga Nasmina dengan 3. Dia nak fakta bagi 3 ke gandaan 3? Okey. Tak apa. Cikgu sign je kat cikgu.
Okey, 1 minit lagi. Kelas yang sekejap ni bukannya cikgu nak ajar kamu jawab, oh macam ni, macam ni, macam ni. Cikgu nak bagi tips macam mana nak menjawab. Cuba buat. Cuba buat. Okey, habis masa. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Tengah tengok ke nak dengar suara sikit? Yang Ya. lain? Okey. Tengok. Okey. Apa yang cikgu maksudkan kalau persamaan kita cek kamu punya tentang ilmu matematik? Maksudnya pemahaman kamu tentang matematik. Kamu tak dapat nak buat A kalau kamu tak tahu apa yang dimaksudkan dengan simbol ni. Simbol ni adalah lagi besar. Apa yang lagi besar? Yang nombor dekat belakang ni mesti lagi besar daripada nombor dekat depan. Ni kecil. Bila kamu ada maklumat tentang benda ni baru kamu boleh buat. Barulah kamu boleh buat. Contoh, lagi besar 40 lagi besar daripada 23 tambah 9. Ini jawapan A. Maksudnya kalau 23 tambah 9 kita akan dapat 32. Maksudnya 40 still lagi besar daripada 32. Jelas ke soalan A tu? Jelas. Okey, yang gegel, cikgu tak dengar suara. Jelas. Okey, maksudnya simbol ni menentukan kamu punya jawapan, betul ataupun salah. Yang kedua, soalan B. Ini adalah tata tanda set, tata tanda set. Tak apalah, cikgu ajarlah apa yang dimaksudkan dengan subset ni. Okey, kalau cikgu cakap A bersilang dengan B, A ni A. Kamu kena tengok. Kalau saja je cikgu nak tengok. Kamu buat, tengok tak penerangan homework tu. Kadang-kadang penerangan homework tu dapat ilmu baru. Ni A, set A. Ni set B. A bersilang dengan B, dia dekat tengah-tengah ni. Tapi, bila cikgu cakap B adalah subset bagi A, maksudnya ni A. B, dia duduk dekat belah dalam. Ini yang dimaksudkan dengan B. Ini yang dimaksudkan dengan simbol subset ni, simbol ni. Kalau kamu tak faham simbol ni, kamu tak boleh nak buat. Jadi cara dia macam mana? 3 adalah termasuk daripada unsur 3, 6, 9. Contoh, cikgu buat B ni 3, cikgu masukkan 3 dekat sini. Cikgu masukkan 3 tu dekat sini, 3. 6, 9 dia dekat A. Itu cara dia. Okey. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas cikgu. Jelas. Okey. Ini adalah kita. Cikgu boleh ajar kamu. Tips tu yang paling penting. Kamu jangan, cikgu dah ajar banyak. Kenapa aku tak boleh buat lagi? Okey. Itu nombor 2 lah. Kamu kena banyakkan buat latihan. Selalunya bila dia susah sikit penalukan logik ni. Kenapa? Sebab kamu kena tanya tau. Kamu kena tanya cikgu kenapa saya salah? Benda di dalam penakulan logik memerlukan penjelasan. Kalau nak faham kena seseorang jelaskan. Tak kisahlah daripada cikgu ke, daripada kawan ke, daripada cikgu sekolah kamu ke, kamu perlukan penjelasan tu. Okey, habis. Kita dah belajar tentang pernyataan tu apa? Kita dah belajar tentang pernyataan benar dan salah. Sekarang kita pergi kepada penafian pernyataan. Okey. Okey Kita pergi kepada penafian. Penafian. Siap dah? Mana yang lain? Lain tengah buat. Tengah buat Nanti suruh masing-masing hantar kat meja cikgu Okey. Okey, penafian pernyataan. Penafian bagi pernyataan. Apa maksud menafikan? Cikgu nak soal kamu semua. Apa yang dimaksudkan dengan menafikan?
Apa yang dimaksudkan dengan menafikan? Maksudnya menyangkal. Membenarkan? Menyangkal. Menyangkal. Okey, ada orang jawab menyangkal. Bagus, Bazil. Yang lain? Wakil daripada Google. Kita nak buat penafian sama ada dia benar ataupun bukan. Okey, kita nak buat dia benar ataupun bukan. Macam cikgu nak tulis Okey, kita nak buat benar jadi bukan. Ataupun bukan Okey. Penafian pernyataan. Sebelum cikgu proceed, kamu kena faham satu simbol. Pernyataan. Dia ada simbol dia. Nama dia P. P. Kalau kita kata menafikan pernyataan ni, menafikan pernyataan, kita letak satu simbol ombak untuk pernyataan tersebut. Bila kita nampak simbol ombak dekat sini, maksudnya ada penafian. Macam mana kita nak buat penafian? Contoh, Malaysia terletak di benua Eropah. Itu adalah pernyataan. Itu adalah pernyataan. Okey, tengok Tengok kepada warna biru. Malaysia, cikgu tulis Malaysia terletak di benua Eropah. Bila cikgu cakap Malaysia terletak di benua Eropah, ini adalah dikira sebagai pernyataan. Dikira sebagai pernyataan. Tapi pernyataan ni pernyataan palsu lah. Sebab apa? Sebab Malaysia kat Asia. Jadi kita nak menafikan dia. Macam mana kita nak menafikan dia? Jadi kita nak menafikan dia ada dua penggunaan ayat. Sama ada kita letak bukan pada ayat tu ataupun tidak pada ayat tu. Macam mana? Malaysia. Malaysia bukan terletak di benua Eropah. Bila kita letak salah satu sahaja sama ada bukan ataupun tidak, maksudnya dekat sini kita dah berlaku penafian. Penafian. Ni ayat dia, ni pernyataan daripada soalan. Maksudnya dekat bawah ni kita dah menafikan Malaysia bukan terletak di benua Eropah. Ataupun kita pilih Malaysia tidak terletak di benua Eropah. Maksudnya kita kena pilih ayat yang sesuai, bukan ke ataupun tidak. Sabar. Jadi penafian bagi pernyataan untuk ayat. Untuk ayat. Untuk persamaan nanti cikgu terang satu-satu. Untuk ayat kita akan letak perkataan bukan ataupun tidak. Contoh, masing-masing boleh tengok kat sini. Masing-masing boleh tengok kat sini. Kita proceed kepada contoh. 12 ialah gandaan 5. Bila cikgu cakap 12 ialah gandaan 5. Maksudnya kamu kena fikir ayat yang paling sesuai. Perkataan yang paling sesuai. Ini nak menafikan. Kamu kena letak tidak ataupun bukan. 12 tidak gandaan 5 ataupun 12 bukan gandaan 5. Kamu kena test satu-satu. Lepas tu, macam mana nak tahu betul tak? Ambil mana yang paling sesuai. Itu tips daripada cikgu. 12 tidak gandaan 5 dengan 12 bukan gandaan 5. Mana satu yang betul agak-agak? Bukan. 12 Ya. 41 ialah bukan nombor perdana ataupun 41 ialah tidak nombor perdana. Mana satu agak-agak jawapan dia? bukan. Ya, Satu bukan. Perdana. 41 bukan nombor perdana. C. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Tengok ayat cikgu. Semua gandaan 5 bukan gandaan 10 ataupun semua gandaan 5 tidak gandaan 10. Pakai bukan ke tidak? Bukan. Okey. 0.4 meter bersamaan dengan 400 mm. Kita
menafikan. Kita letak sama ada tidak ataupun bukan. 0.4 meter bukan bersamaan dengan 400 mm. Ataupun 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 mm. Mana satu? Tidak. Ya, Tidak. tidak. Tidak jawapan dia. Tidak. Jadi, untuk ini cikgu tak tekan sangat. Sebab apa? Sebab dalam SPM jarang disuruh kita tentukan tidak ataupun bukan. Tapi tips daripada cikgu untuk kita belajar sama ada kita letak bukan ataupun tidak, baca ayat tu berulang kali. Baca ayat tu berulang kali. Lepas tu letakkan perkataan yang paling sesuai sama ada bukan ataupun tidak. Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Jadi, kita tengok kepada soalan ini. Tapi cikgu nak terangkan satu benda. Ini adalah ayat tau. Ini adalah ayat. Ayat. Untuk ayat kita letak tidak ataupun bukan. Sekarang. Sekarang. 3 lagi besar daripada 2. Silap. Cikgu. 3 lagi besar daripada 5. Ini pernyataan tak? Cikgu nak soal kamu. 3 lagi besar daripada 5 tu pernyataan ke tak? Ya. Pernyataan. Okey, dia dikira sebagai pernyataan. Sekarang, kalau dia daripada segi persamaan, macam mana kita nak menafikan? Kita akan letak satu simbol, dia pangkah macam ni. Kalau dia sama dengan, kita nak menafikan macam mana? Kita letak dia pangkah macam ni. Kalau simbol dia lagi besar, tapi sebenarnya kita nak menafikan, kita pangkah macam ni. Itu adalah untuk menafikan persamaan. Menafikan persamaan macam mana? Kita letak pangkah macam ni. Maksudnya X tambah 3 sama dengan X tambah 2. Memang salah pun bila kita masukkan X. Jadi, kita pangkah macam ni. Kat situ adalah cara kita menafikan persamaan. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Nanti kan. Sebab apa? Sebab nanti ada dekat akas. Kalau cikgu cakap macam ni, kamu jangan tulis 3 bukan lagi besar daripada 5. Tak payah. Sebab apa? Sebab bila dia tunjuk dalam keadaan persamaan, iaitu dalam keadaan nombor, maksudnya kamu kena tulis balik dalam keadaan nombor. 3, kamu buat simbol, pangkah simbol tu. Lagi besar daripada 5. Maksudnya 3 adalah tidak lagi besar daripada 5. 3 adalah bukan lagi besar daripada 5. Itu cara cikgu sebut. Cara ayat dia. Tapi cara penulisan untuk persamaan, kita letak simbol macam ni. Kita letak simbol macam ni. Kita menafikan dia. Kita menafikan dia maksudnya kita cross dia. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Bagus. Okey, jadi sekarang cikgu nak kamu semua okey, cikgu nak teruskan. Cikgu takut tak sempat sebab lagi sejam. Okey. Jadi cikgu terangkan balik. Cikgu recap balik. Pernyataan. Kita belajar pernyataan. Jadi perkara pertama kita belajar, adakah dia pernyataan ataupun tidak. Adakah dia pernyataan ataupun tidak. Ini adalah pernyataan. Okey, maksudnya satu pernyataan tu dia dikira sebagai pernyataan bila kita mula-mula terfikir, betul ke? Cikgu letak nota cikgu macam ni. Betul ke? Ini adalah fikiran kita. Yang kedua, bila kita dah agak dia betul, dia adalah pernyataan, kita boleh tentukan. Ni salin tau. Tentukan nilai kebenaran. Macam mana? Kita boleh menjawab dia benar ataupun dia palsu.
Okey, kalau dia bagi ayat, kamu kena tahu tentang fakta. Kalau dia bagi persamaan, kalau dia bagi tentang persamaan, kamu kena tahu tentang matematik, skill matematik kamu. Okey. Lepas kita dah belajar menentukan nilai kebenaran, kita belajar pula menafikan pernyataan, menafikan pernyataan. Ni salin. Pernyataan adalah dalam bentuk P. Bila kita menafikan, kita letak ombak P. Kalau dalam bentuk ayat, kita tambah bukan ataupun tidak. Tetapi dalam bentuk persamaan, ni salin, persamaan, kita nak menafikan macam mana? Kita nak menafikan, kita cross dia punya simbol. Kita nak menafikan macam mana? Kita cross dia punya simbol. Itu adalah cara menafikan untuk persamaan. Yang panjang-panjang selama sejam kita belajar 3 benda ini sahaja. Panjang kenapa? Sebab cikgu bagi tips. Bukan cikgu nak kamu jawab semua tu ikut kehendak cikgu mesti betul semua. Tak, untuk menjawab betul semua adalah kamu perlukan tips. Ini yang cikgu tengah bagi tips. Okey, setakat ni boleh jelas ke apa yang cikgu ajar? Jelas. Jelas. Okey. Okey. Kalau ada soalan terus tanya cikgu harap jangan diam. Jangan diam. Kalau ada soalan tanya je terus. Kalau malu dekat depan-depan ni, tanya dekat WhatsApp cikgu. Okey. Kemudian apa yang kita nak belajar yang seterusnya adalah pernyataan majmuk. Okey, sekarang ini yang kita nak belajar. Ini adalah apa yang kita nak belajar, iaitu pernyataan majmuk. Okey, jadi kita proceed kepada pernyataan majmuk. Okey, pernyataan majmuk, pernyataan majmuk dia menggunakan simbol dan ataupun atau. Simbol dan ataupun atau. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan terangkan, lepas tu kamu akan buat menggabungkan pernyataan. Untuk pernyataan majmuk, masing-masing boleh tengok kat sini. Bila kita nak gabungkan, bila kita nak menggabungkan, kamu boleh guna dan, kamu boleh guna atau. Okey, tengok kat sini. A, pentagon mempunyai 2 perpenjuru. Maksudnya ini adalah pernyataan yang pertama. Yang kedua, heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Ini adalah pernyataan yang kedua. Jadi dekat sini. Cikgu nak kamu faham betul-betul ni. Sebab apa? Sebab lepas ni kita nak belajar tentang nilai kebenaran dia. Cikgu nak terang dekat kamu ni. Kalau kamu tak faham yang macam mana ni, yang menggabungkan ayat ni, kamu payah sikit nak faham. Macam mana nak menentukan nilai kebenaran dia. Okey. Jadi boleh tengok kat sini. Pentagon mempunyai 2 perpenjuru. Dan heptagon mempunyai 2 perpenjuru. Okey, kita proceed kepada soalan A. Kita proceed kepada soalan A. Untuk soalan A, cikgu tulis sini. Pentagon mempunyai 2 perpenjuru. Heptagon mempunyai 2 perpenjuru. Yang pertama, yang A ni adalah tiada ayat yang sama berulang. Maksudnya, ini main dia. Dia bercakap tentang pentagon. Ini pernyataan nombor 2. Main dia. Main dia bercakap tentang heptagon. Mempunyai 2 perpenjuru. Okey, nombor 1 dia bercakap tentang 2 perpenjuru. Pernyataan kedua dia bercakap tentang 4 perpenjuru. Maksudnya data tu tak ada yang boleh digabungkan. Jadi sebab itulah maksudnya kalau tak ada data yang serupa, mana data yang serupa ni? Piramid. Cakap tentang piramid. Piramid. Dia bercakap tentang data yang sama. Tapi dekat sini dia bercakap tentang pentagon dengan heptagon.
Lepas tu maklumat dia apa? Pentagon 2 perpenjuru. Heptagon 4 perpenjuru. Jadi maklumat dia berbeza. Jadi kalau kamu nak gabungkan dia menggunakan dan ataupun atau, kamu kena salin penuh. Pentagon mempunyai 2 perpenjuru dan heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Nampak tak? Kita salin penuh. Itu dan. Kalau atau pun sama, kita menggunakan ayat penuh. Pernyataan pertama, pernyataan kedua. Jelas ke? Jelas. Okey, yang lain cikgu tak dengar suara. Ayuk. Boleh faham ke ni? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi apa yang cikgu nak cuba terangkan? Okey, B. Kita tengok kepada B. Kita tengok kepada B. Okey, piramid mempunyai 5 satah. Piramid mempunyai 5 bucu. Gabungkan. Gabungkan. Okey. Okey. Bila kita gabungkan dekat sini, dia menjadi lebih singkat. Dia menjadi lebih singkat. Ni cara nak gabungkan. Okey, kalau dia kata macam ni tau. Piramid mempunyai 5 satah dan 5 bucu. Maksudnya dia tak mention juga dekat piramid dekat sini. Dia tak payah mention lagi. Sebab apa? Sebab maklumat kedua-dua pernyataan bercakap tentang piramid. Piramid mempunyai 5 satah. Lepas tu dia terus masuk. Dan 5 bucu. Dia tak payah mention dah tentang piramid. Sebab apa? Sebab kedua-dua pernyataan bercakap tentang asas yang sama ataupun topik yang sama, iaitu topik piramid. Jelas ke? Jelas cikgu. Okey. Sama juga dengan C. Sama juga dengan C. Kamu tengok kat C ni. Okey, tengok dekat C. Negatif 4 dan 2 ialah integer. Maksudnya, pernyataan pertama dia cakap negatif 4 ialah integer. 2 ialah integer. Maksudnya, dia punya subjek. Ini objek. Ini subjek. Subjek dia bercakap tentang integer. Maksudnya kita boleh gabungkan. Negatif 4 dan 2 ialah integer. Kamu tak perlu cakap negatif 4 ialah integer dan 2 ialah integer. Tak perlu. Sebab apa? Sebab dia punya subjek tu sama. Objek tu adalah apa yang berada di hadapan. Ni objek. Tengok ni. Yang cikgu birukan. Ini adalah objek. Ini adalah objek. Ini adalah objek. Ini adalah objek. Yang warna hijau, cikgu buat subjek. Ini adalah subjek dia. Ini adalah subjek dia. Ini adalah subjek dia. Okey, fahamkan antara objek dengan subjek. Perkataan A, objek dia berbeza, subjek dia berbeza. Maksudnya kamu kena salin penuh. Baru letak dan. Salin lagi penuh untuk pernyataan nombor 2. Tapi untuk B, subjek dia sama. Objek dia sama. Iaitu piramid. Piramid mempunyai 5 satah. Untuk pernyataan kedua, kamu tak perlu dah salin piramid. Sebab apa? Sebab dia punya objek dia sama. Untuk C, negatif 4 dengan negatif 2, kamu kena salin. Tapi ni integer untuk pernyataan yang kedua, kamu tak perlu salin dah. Fahamkan tentang subjek dan objek untuk pernyataan. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, cikgu usaha ni cikgu. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak sebelum kita belajar menentukan nilai kebenaran dia, sebelum kita belajar menentukan nilai kebenaran dia, cikgu nak kamu semua gabungkan pernyataan A dengan B. A, B, C. Cuba buat tiga-tiga ni. A, B, C. Okey, cuba. Cikgu check dekat WhatsApp. Cikgu. Ya.
ayat dia untuk jadikan majmuk tu memang kena guna tepi dia tu ke? Tak boleh Ya. guna yang Dia guna atau, guna tepi ni. Kalau A kita pakai atau, kalau B kita pakai dan, C kita pakai dan. okey. Okey. Okey, cikgu reply seorang-seorang kejap. Okey. Betul ke salah ke tak apa, itu nombor 2. Yang pertama kita cuba. Okey. Cikgu ada setengah jam lagi. Letak sini. Sekejap ke? Trapezium tu apa? Trapezium ni yang ni. Yang kita gabungkan dia jadi macam ni. Rhombus ni macam ni. Tu maksud dia. Okey, cikgu nak baca ayat daripada suara-suara kan. Okey. Lagi 1 minit. Okey ke? Boleh faham ke apa cikgu cakap tentang objek dengan subjek tu? Objek tu yang di depan, subjek tu di belakang. Zarif faham ke Zarif? Faham?
Okey. Clarin. Clarin faham ke? Faham cikgu? Okey. Okey, habis dah masa. Masa kita singkat. Cikgu kalau boleh habiskan pernyataan. Cikgu memang kalau nak habiskan satu topik ni, cikgu perlukan 2 masa tau. Okey, kecuali nombor asas. Nombor asas tu senang ni. Okey. Okey. Jadi, cikgu pergi kepada 2 dan 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. Inilah jawapan untuk yang pertama. 2 atau 3 faktor perdana bagi 6. Kenapa cikgu boleh gabungkan? Sebab pernyataan pertama objek dia 2. Pernyataan kedua ni pernyataan pertama Pernyataan kedua ni. Pernyataan kedua objek dia 3 ni adalah objek. Objek. Tetapi subjek dia adalah benda yang berulang, benda yang sama, benda yang serupa. Maksudnya kita boleh sekalikan maklumat dia. Jelas ke? Okey, yang lain? Okey. Okey, jadi kita tengok pula kepada B. Kita tengok pula kepada B. Masing-masing boleh tengok. Kun mempunyai 1 bucu. Jadi objek dia bercakap pasal apa? Ni adalah objek. Tapi ini adalah dia punya subjek. Objek di depan, ingat. Objek di depan tapi subjek di belakang. Kun mempunyai 1 bucu. Jadi dekat sini objek dia sama. Bila objek dia sama, kita ambil kun dia 1 bucu dan kita boleh terus gabung 1 satah. Ini adalah jawapan dia. Jelas ke? Jelas cikgu. Okey. Akhir sekali soalan C. Masing-masing tengok kepada soalan C. Okey. Cikgu nak rasa macam mana jawapan dia. Cikgu nak masing-masing cuba sebut. Macam mana jawapan dia agak-agak? Rhombus dan trapezium ialah segi 4 selari. Iya, betul. Itulah jawapan dia. Kenapa segi 4 selari tu boleh digabungkan? Kenapa dia punya subjek tu boleh digabungkan? Sebab maklumat dekat pernyataan pertama mention tentang segi 4 selari. Maklumat dekat pernyataan kedua mention juga tentang segi 4 selari. Benda yang serupa, benda yang sama. Habis. Habis dah. Okey, jadi barulah kita proceed kepada macam mana nak tentukan nilai kebenaran dia. Iaitu daripada jadual ni. Okey, dia senang je. Dia senang je cara nak tentukan. Okey, cikgu ajar kamu. Boleh nampak ke cikgu share ni? Alamak, cikgu tak dengar suara. Boleh nampak ke? Boleh. Okay, yang lain? Ada seorang je yang jawab. Yang lain? Boleh tapi lain suara. Boleh. Cikgu tak dengar lah. Yang lain? Mana ni suara yang lain ni? Boleh nampak ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Boleh. Okey, jadi sekarang ni kita nak belajar cara nak fahamkan jadual ni. Okey, tengok ni Okey, tengok ni. Dan ni salin tahu. Kedua-dua pernyataan mesti benar. Kalau atau barulah dia dikira sebagai benar. Kalau atau salah satu pernyataan mesti benar. Barulah dia benar. Okey, ini sahaja tips dia. Kalau nak faham jadual, fahamkan tips yang cikgu bagi. Fahamkan tips yang cikgu bagi. Okey, untuk dan.
Kita ada pernyataan pertama, kita ada pernyataan kedua. Kamu kena ingat, pernyataan tu benda yang kita boleh tentukan nilai kebenaran. Maksudnya, tak semestinya dia benar. Tak semestinya dia palsu. Jadi kamu kena cek apa? Perkara pertama adalah kamu kena periksa ataupun tentukan kebenaran pernyataan P dan Q. Kita kena tentukan kebenaran pernyataan P dan Q. Jadi macam cikgu bagi tahu, P dan Q. Benda ni bila kita ada lebih daripada satu pernyataan. Mana? Ni pernyataan pertama. Ini pernyataan kedua. Maksudnya dia di bawah tajuk pernyataan majmuk. Majmuk. Dia ada lebih daripada satu pernyataan. Jadi dia dikira sebagai pernyataan majmuk. Jadi pernyataan majmuk ni seperti yang kita tahu, dia menggunakan dan ataupun atau. Jadi daripada dan atau ni setelah digabungkan, kita nak menentukan nilai kebenaran dia. Kebenaran dia macam mana kita nak tentukan? Untuk menentukan kebenaran dia adalah yang ini. Kalau dan, kedua-dua pernyataan tu mesti benar. Maksudnya pernyataan dekat P dan pernyataan dekat Q mesti benar. Kalau salah satu salah, dia dikira sebagai pernyataan yang salah. Tetapi atau, ni salin tahu salin ni. Atau salah satu pernyataan tu mesti benar. Maksudnya kalau P benar walaupun Q tu salah, atau tu pernyataan majmuk untuk P dan atau, P dan Q menggunakan atau, walaupun Q tu adalah pernyataan salah, tapi P tu benar. Dia dikira sebagai benar juga. Okey, kita tengok kepada contoh. Okey, kita tengok kepada contoh. Okey, kita tengok kepada contoh. Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Okey, ni dah salin belum? Cikgu nak dengar suara sikit. Ni dah salin belum? Dah. Sikit lagi. Okey. Okey, jadi tengok kepada di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Kita tengok ni. Cikgu ulang lagi sekali. Pernyataan majmuk ni, dia adalah gabungan dua pernyataan tau. Pernyataan P ni pernyataan pertama. Pernyataan Q ni adalah pernyataan kedua. Okey. Sekarang ni, selalunya lepas sebelum-sebelum ni, kita hanya cek kebenaran satu pernyataan. Sekarang, di majmuk, dia ada dua pernyataan. Jadi, dia ada dua pernyataan. Majmuk tu, dia boleh menggunakan dan ataupun atau. Yang macam cikgu suruh kamu buat tadi. Cikgu suruh kamu buat supaya kamu nampak dia macam mana dia gabungkan menggunakan dan ataupun atau. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Macam mana nak tahu pernyataan majmuk tu dia dikira sebagai benar? Kalau dia guna dan, pernyataan di P dan pernyataan di Q mesti benar. Kalau salah satu salah, dia dikira sebagai salah. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Cikgu. Jelas. Okey. Yang lain mana? Dengar ke? Ayo. Okey, sabar Cikgu tahu dah nak 10:30. Okey. Yang kedua, apabila majmuk tu menggunakan atau, salah satu pernyataan tu dah betul. Jadi pernyataan majmuk tu dah terus dikira sebagai benar. Okey, cikgu tunjuk contoh. Masing-masing boleh tengok contoh yang cikgu tunjuk. Boleh tengok contoh cikgu tunjuk. Okey, kita ada 4. Okey, kita tengok kepada contoh A. Kita tengok kepada contoh A. Okey, ni dia check dulu pernyataan P dia, pernyataan pertama dia. Pernyataan pertama dia check dulu. Kejap Okey, pernyataan P maksudnya pernyataan majmuk. P Q, dia check dulu. P ni benar ke tak? Okey.
Dia kata P ni adalah palsu. Q ni adalah palsu. Sekarang ni apa? Dia menggunakan dan. Bila dia gunakan dan, dah dua-dua palsu, maksudnya pernyataan majmuk yang digabungkan P dan Q tu dikira sebagai palsu lah. Boleh faham ke untuk contoh dekat A ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh. Okay. Boleh. Okey, ni kita proceed kepada dan. Okey. B. B. Dia menggunakan dan. Okey, kita check. Pernyataan dekat P palsu. Tapi pernyataan dekat Q benar. Bila dia gunakan dan, tengok balik nota cikgu. Kalau dia gunakan dan, mesti kedua-dua pernyataan tu betul, baru dia dikira sebagai betul. Jadinya ada satu salah dekat sini, iaitu pernyataan P palsu. Jadi pernyataan majmuk dekat sini hasil dia adalah palsu. Okey, kita tengok contoh D dulu sebelum kita pergi kepada C. Okey, pernyataan P dia dah check benar, tapi pernyataan Q adalah palsu. Untuk dan, walaupun salah satu je, ada satu pernyataan yang palsu, jadi nilai kesasihan, kebenaran pernyataan majmuk tu dia dikira sebagai palsu. Untuk dan pernyataan P mesti betul, pernyataan Q mesti betul. Bila digabungkan, barulah hasilkan jawapan pernyataan yang benar. Boleh faham ke? Go. Okey. Okey. Jadi, seterusnya kita cek pula atau. E, F, G, H. Atau ni dia berbeza macam dan. Kalau salah satu pernyataan tu ada yang betul, dia dikira sebagai betul. Contoh, kita tengok kepada E. Okey, untuk P dan Q ni dia palsu dua-dua. Dia palsu dua-dua. Jadi bila dia palsu dua-dua, dia dikira sebagai palsu lah. Tapi untuk F, ada P ni betul, Q ni palsu tau. Tapi ingat, walaupun ada satu pernyataan yang palsu, tapi ada satu lagi pernyataan tu yang benar. Bila ada satu lagi pernyataan yang benar, dia dikira sebagai pernyataan majmuk dia, hasil dia adalah benar. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, G. Untuk atau lagi, pernyataan P ni adalah palsu tau. Pernyataan P ni adalah palsu. Tapi Q ni, dia benar. Walaupun P tu palsu, Q ni benar. Bila digunakan atau, hasil dia adalah benar. Ini yang cikgu maksudkan dekat sini. Kalau atau tu, tinggal salah satu je. P tu benar ataupun Q tu benar, dia dikira sebagai pernyataan majmuk yang benar. Tetapi kalaulah dua-dua palsu macam dekat atas ni, baru dia dikira sebagai palsu. Maksudnya untuk atau dia senang sikit untuk benar. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Yang lain? Saya. Okey. Nisa jelas ke Nisa? Jelas. Okey, risau cikgu. Okey, tadi kita nilaikan kebenaran dia. Okey, sekarang kita test. Okey, ni implikasi P maka Q. Okey, P maka Q ni senang je. Anti jadian akas. Okey. Jadi cikgu harap kamu jelas. Nanti cikgu bagi latihan dalam keadaan homework lah. Kita akan pergi kepada implikasi P, implikasi jika P maka Q. Okey. Okey, kita akan proceed kepada, tengok ni, pernyataan majmuk. Cikgu salin balik nota kita. Pernyataan majmuk ni, adalah gabungan dua pernyataan. Gabungan dua pernyataan. Cikgu sambung balik nota cikgu. Gabungan dua pernyataan.
Jadi dia gabung dengan apa? Dia gabung menggunakan dan atau. Dua gabungan dia. Jadi nilai kebenaran dia, nilai kebenaran untuk dan dua-dua P pernyataan pertama dan pernyataan kedua Q mesti betul. Barulah dikira sebagai pernyataan yang benar. Tetapi atau pernyataan P dan Q salah satu betul, salah satu adalah pernyataan yang betul, dia dah dikira sebagai pernyataan yang benar. Ini adalah pernyataan majmuk. Dekat sini kita dah belajar cara gabungkan pernyataan dan kita dah belajar cara nak cek nilai kebenaran pernyataan P dan Q menggunakan dan. Itu pertama. Yang kedua, menggunakan atau. Boleh faham ke cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh cikgu. Sekejap cikgu. Saya nak screenshot tau. Okey, screenshot. Yang ni cikgu nak semua orang salin. Cikgu nak semua orang salin. Okey. Clarin jelas ke dari tadi cikgu terang tu? Okey, cikgu. Apa Cik Clarin? Okey, cikgu, okey. Okey, bagus. Farhan Ramadan. Farhan jelas ke Farhan? Jelas cikgu. Okey. Cikgu harap jelas. Okey, cikgu ada lagi dua benda nak ajar. Dua benda nak ajar. Okey, yang pertama, dah habis dah yang pertama tadi. Cikgu nak ajar ayat pasif. Ayat aktif. Ayat aktif ni adalah Sarah siram pokok bunga. Ayat aktif. Jadi ayat aktif untuk pernyataan majmuk. Untuk pernyataan majmuk. Apa ayat aktif dia? Ayat aktif dia guna sebagai jika P maka Q. Anti jadian tu apa? Anti jadian adalah Sarah, orang yang menyiram. Akibat tu apa? Akibat adalah pasu bunga tu yang disiram. Okey. Cikgu ulang lagi sekali Okey. Dekat sini jika P dan maka Q, dia adalah dua pernyataan tau. Dia adalah dua kejadian. Tadi kita gabungkan menggunakan dan ataupun atau. Sekarang jika P dan maka Q, kita panggil dia implikasi. Implikasi ni maksudnya kesan. Kesan. Jika kita study, maka cemerlanglah kita. Anti jadian dia apa? Study. Akibat dia apa? Cemerlang. Boleh faham ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Jadi, jika P maka Q digunakan apabila ada implikasi. Ada kesan. Ada kesan. Tadi pernyataan dan atau pun tu kita gabungkan saja. Jadi jika dan maka ni ada kesan, ada kesan. Contoh, kita akan pergi kepada contoh. Kamu kena faham. Kita sebut anti jadian dia dulu. Baru akibat. Anti jadian. Jika study, akibat dia apa? Maka cemerlang. Itu contoh paling mudah. Jika dia study, maka cemerlanglah dia. Okey. Jadi kita akan fokus kepada contoh yang lain. Tak apa. Cikgu tunjuk Jika study, cikgu buat macam ni ayat aktif. Kita nak menggunakan jika dan
maka. Kita nak gunakan jika dan maka. Okey, jika dan maka hanya digunakan apabila ada implikasi. Ada implikasi iaitu apa? Bila ada kesan, ada akibat dia. Jadi yang pertama adalah jika P maka Q. Cikgu buat mudah je. Nak bagi kamu faham konsep dia. Jika P ni adalah dia punya anti-jadian. Anti-jadian tu apa? Penyebab. Penyebab kejadian. Contoh, jika study, maka Q, maka cemerlang. Q ni apa? Maka Q, kesan. Boleh tengok kat sini. Maka Q tu adalah akibat dia. Akibat dia. Akibat ni apa? Akibat ni adalah kesan dia. Kesan ni datang daripada P. Inilah bila kita gunakan jika P maka Q. Ini aktif dia. Ini aktif dia. Masing-masing boleh tengok kat sini. Ini adalah aktif dia. Jika study ataupun cikgu buat ulang kaji lah. Jika ulang kaji, maka cemerlang. Sabar tau. Cikgu tahu kamu dah ngantuk ni. Maka cemerlang. Jika cikgu buat ulang kaji, maka cemerlang. Okey. Jadi sekarang ni, ini dikira sebagai ayat aktif. Ini dikira sebagai ayat aktif. Macam mana ayat pasif ni? Ayat pasif ni kita tengok ni. Ini adalah ayat aktif. Ini adalah aktif. Macam mana kita nak pasifkan dia? Okey, aktif tu adalah sarah siram pokok bunga. Pasifkan dia macam mana? Pokok bunga disiram sarah. Disiram sarah. Yang ini adalah aktif. Yang ini adalah pasif. Ini salin tau. Ini adalah aktif. Yang ini adalah pasif. Jadi macam cikgu bagi tahu, ayat ni dia ada dua jenis. Satu ayat aktif, satu lagi ayat pasif. Jadi ayat aktif ni bila? Bila kita sebut pelaku dia di hadapan dan akibat dia dekat belakang. Macam ni. Anti jadian, jika P maka Q. Tapi jika Ahmad ulang kaji, maka Ahmad cemerlang. Boleh faham ke yang tu? Boleh. Okey, ni cikgu tunjuk ni. Jika Ahmad ulang kaji, maka Ahmad cemerlang. Cikgu tambah ayat Ahmad cemerlang. Cikgu nak bagi nama, bagi kamu nampak. Ini adalah dikira sebagai pasif. Aktif. Tapi kalau kita nak pasifkan ni macam mana? Kalau kita nak pasifkan ayat ni, kita menggunakan P jika dan hanya jika Q. Ini adalah kita nak aktifkan dia. Ini adalah aktif. Ini adalah aktif. Tapi kalau nak pasifkan macam mana? Kita menggunakan P jika dan hanya Q. Ini adalah ayat pasif. Maksudnya ini adalah pasif. Macam mana kita nak pasifkan ayat atas? Okey, tengok kat atas, tengok kat depan. Okey, ini adalah dia punya P. Kita kena tentukan dia punya P. Ini adalah dia punya Q. Okey, baru kita salin. Baru kita salin. P. Ahmad ulang kaji. Ahmad ulang kaji. Jika dan hanya jika Ahmad cemerlang. Itu maksud kita pasifkan dia. Ini adalah ayat pasif. Jika dan hanya jika Ahmad tu cemerlang. Ini adalah dekat mana kita pasifkan balik ayat aktif. Okey, cikgu terangkan lagi sekali Cikgu terangkan lagi sekali. Sabar Okey. Cikgu, ada orang tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada cakap ada. Cikgu. Masih bertahan. Okey, bertahan masing-masing Sabar.
Okey. Okey, jika dan maka adalah kita menggunakan apabila ada implikasi tau, ada kesan. Jadi cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh. Jika P Ahmad ulang kaji. Jika Ahmad ulang kaji tu anti jadian dia. Mengulang kaji tu anti jadian dia. Penyebab kepada kejadian tu. Maka Ahmad cemerlang. Maka Ahmad cemerlang tu adalah akibat daripada anti jadian. Ahmad tu study. Maka dia cemerlang lah. Itu adalah Q dia. Ini adalah ayat pasif. Ayat pasif. Jika P, maka Q. Tetapi nak pasifkan ni macam mana? Cikgu terangkan balik dekat atas. Aktif adalah apabila Sarah siram pokok bunga. Pasif tu macam mana? Pokok bunga. Yang ni duduk belakang. Kita ke depan kan dia. Pokok bunga disiram Sarah. Ini pasif dia. Tapi jika P maka Q ni aktif. Pasif dia macam mana? Pasif dia tak boleh nak ikut macam Sarah siram pokok bunga ni. Kita ikut formula ni. P, kita sebut P dulu. Ahmad ulang kaji. Jika dan hanya jika Ahmad cemerlang. Itu adalah dekat mana kita pasifkan ayat untuk P, jika P maka Q. Pasif tu macam mana? P, jika dan hanya jika Q. Ini adalah bila kita nak guna semua ni? Bila ada implikasi, ada kesan daripada kejadian yang pertama. Itulah kita guna jika dan maka. Jelas ke? Jelas. Go. Okey. Cikgu. Okey. Dia macam ni paling penting adalah kita tengok kita tengok P dengan Q tu. Okey. Masing-masing tengok kat depan ni Okey, masing-masing tengok kat depan ni. Kita cuba buat satu ayat. Akas kita macam tak sempat nak belajar. Tapi nanti cikgu akan tunjukkan. Okey. Cuba bentukkan jika P maka Q. Dan bentukkan satu ayat pasif. Bagi cikgu ayat aktif. Dan juga bagi cikgu ayat pasif. Okey, cuba buat soalan kat depan ni. Cikgu tunggu Okey, bagus. Ada yang dah hantar. Mana yang lain ni? Okey, bagus cikgu buat Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Jika anti jadian dia, jika X sama dengan 3, maka X kuasa 4 sama dengan 81. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Ini adalah ayat pasif dia. Kalau ayat aktif dia. Kalau ayat pasif dia macam mana? Jika dan hanya jika. Masing-masing boleh tengok kat depan. Ni. Jika dan hanya jika Q. Boleh tengok kat sini. Okey, P. P tu apa? P adalah akibat. P adalah anti jadian. Ni Q. Okey, P. P dia adalah jika. Ni ayat aktif Ni ayat aktif. Ni ayat pasif.
Pasif dia adalah P. P ni adalah pernyataan yang pertama. X sama dengan 3 jika dan hanya jika Q dia yang ni, X kuasa 4 sama dengan 81. Ini jawapan untuk pasif. Ini jawapan untuk aktif. Jelas ke contoh yang cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas. Jelas. Okey, kalau ada soalan tanya je tau. Ini yang dimaksudkan oleh cikgu. Cikgu tunjuk satu contoh. Okey. Sekarang ni kita tak sempat tau belajar akas, tapi kita buat lagi satu soalan. Okey, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan ni pula. Cari jika maka untuk pasif, untuk aktif dan pasif. Apa aktif dia? Apa pasif dia? Okey, cuba buat. Okey, bagus. Ramai yang jawab. Okey. Okey, ni soalan kita yang terakhir. Jadi jawapan untuk aktif dia apa? Jawapan untuk aktif kita adalah jika kita kena tentukan ni adalah P. Ini adalah Q. P ni pernyataan pertama, Q ni pernyataan kedua. Jika P N tolak 5 lagi besar daripada 2N, maka N lagi kecil daripada negatif 5. Itu pasif dia macam mana? N tolak 5 lagi besar daripada 2N. Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika N lagi kecil daripada negatif 5. Inilah jawapan dia. Ini jawapan untuk aktif, ini jawapan untuk pasif. Jadi, bila orang tanya jika dan hanya jika tu untuk apa? Jika dan hanya jika adalah untuk kita pasifkan ayat jika dan maka. Jika dan maka tu untuk apa? Jika dan maka untuk adalah apabila dua pernyataan yang berkait yang membawa kepada implikasi, yang membawa kepada kesan. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit masing-masing. Yang terakhir. Jelas. Okey. Okey, jadi cikgu harap jelas. Jadi cikgu harap jelas. Kamu, ni cikgu rekod tau. Cikgu rekod. Kalau kamu ada masalah, boleh je terus WhatsApp cikgu. Okey, jadi masa pun dah pukul 10.36 macam tu lah. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Nanti akas kita akan belajar next kelas lah. Lepas tu kita pergi pada hujah sikit. Okey, jadi sampai situ sahaja untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.